Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia menzakhirkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim menyeru agar semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama meraihkan Syawal dengan amalan ziarah menziarahi bagi mengeratkan silaturahim serta mengukuhkan perpaduan masyarakat. Baginda berdua turut mendoakan keamanan serta kemakmuran yang berkekalan kepada negara serta semua bangsa Malaysia. Seluruh rakyat, terutamanya rakyat Pahang, dinasihat menyambut Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Sultan Pahang dalam perutusan sempena Aidilfitri bertitah agar setiap rakyat menitik beratkan aspek kesihatan dan memastikan ahli keluarga khususnya anak-anak sentiasa sihat ketika negara ini berdepan cuaca panas. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Apuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah menzakhirkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Sultan Selangor mengingatkan setiap lapisan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sifat mulia dalam tingkah laku dan mengelak menulis perkara yang menjurus kepada fitnah dan buruk sangka. Menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office, Sultan Sharafuddin Idris Shah bersama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Syirikin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Malaysia memerlukan kekuatan serta komitmen seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama bagi melonjakkan negara ke tahap terbaik dan bermaruah. Dalam perutusan khas sempena Aidilfitri, Perdana Menteri berkata negara tidak boleh menyisihkan atau memusuhi mana-mana kelompok serta kaum sama ada majoriti maupun minoriti atas apa jua alasan. Bagaimanapun katanya, kerangka pembinaan bangsa itu bukan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan dan meningkatkan pelaksanaan syariah di negara ini. Namun, jangan kita anggap ini sebagai suatu sijil peluang untuk meremehkan, menghina atau merusakkan kaedah, budaya dan cara hidup orang lain. Inilah perimbangan, keseimbangan yang perlu dipertahankan dalam semangat kita di Malaysia merayakan Hari Raya Aidilfitri Mubarak ini. Perdana Menteri turut mengajak umat Islam supaya mengambil peluang Aidilfitri ini sebagai ruang terbaik untuk saling memohon kemaafan sekiranya berlaku ketelanjuran dan kesilapan. Sambutan Aidilfitri seharusnya dimanfaatkan untuk membina iltizam demi memperkukuh perpaduan dan membentuk kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kehadiran Aidilfitri merupakan nikmat besar kerana umat Islam berkesempatan mengerjakan ibadah berpuasa yang dituntut dalam Islam. Selain merupakan perundangan dan madrasah agar umat Islam sentiasa berkukuh ukhuwah dan tali persaudaraan. Turut menitipkan pesanan sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengharapkan agar Aidilfitri tahun ini diraih dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan dengan harapan dapat mengukuhkan ukhuwah dan mengeratkan perpaduan yang tersedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Kemeriahan Aidilfitri dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai bangsa dan agama. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata semua rakyat harus menjunjung titah yang di-Pertuan Agong agar memberi tumpuan ke arah perpaduan dan merealisasikan masyarakat bersatu padu dengan harmoni. Dalam kesederhanaan menyambut Aidilfitri, masyarakat diingat tidak melupakan perjuangan saudara Islam di Palestin dalam menentang kezaliman rejim Zionis. Di Selangor, Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata kesederhanaan perlu ditampilkan bukan sahaja melalui tindakan tetapi juga menerusi akal budi dan fikiran supaya generasi muda dapat mewarisi budaya serta akhlak yang serupa sekaligus melahirkan generasi yang bermaruah dan berwawasan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad mengingatkan masyarakat supaya tidak sekali melupakan perjuangan saudara Islam di Palestin dalam kegairahan menyambut Aidilfitri.
Sementara itu di Pulau Pinang, Ketua Menteri Chow Kon Yeow meminta rakyat untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan dan mengeratkan silaturahim tanpa mengira latar belakang, anutan agama, bangsa, politik maupun budaya. Di Melaka, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri bersetuju melaksanakan beberapa inisiatif sempena meraihkan Aidilfitri. Ia termasuk parkir percuma selama seminggu dan pengurangan kadar kompaun serta saman di 4 kawasan pentadbiran PBT. Di Negeri Sembilan, Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun mendoakan Aidilfitri lebih bermakna buat seluruh rakyat dan menyambutnya dalam suasana yang gembira bersama keluarga tercinta sambil menggalakkan tradisi kunjung-mengunjung bagi memperkukuhkan silaturahim dan perpaduan. 17 kes kecederaan akibat bermain mercun dan bunga api dicatatkan di Kelantan sejak 19 Mac hingga Isnin, mangsa berusia 4 hingga 40 tahun. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata 2 daripada mereka adalah perempuan. Kebanyakan mangsa berusia 7 hingga 16 tahun dan paling ramai berusia 9 hingga 12 tahun. 4 mangsa yang cedera dimasukkan ke ward manakala selebihnya mendapat rawatan sebagai pesakit luar. Keputusan berhubung mekanisme menstabilkan bekalan gula termasuk melibatkan harga bahan pemanis itu akan dibuat pada suku kedua tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Amizar Muhammad Ali memaklumkan penilaian mekanisme itu antaranya melibatkan cadangan simpanan stok gula, pemberian subsidi atau menaikkan harga kawalan. Bagaimanapun katanya sebarang keputusan yang bakal dibuat akan mengambil kira kepentingan rakyat. Kita berharap pada suku tahun kedua 2024 ini bermula April ini hingga bulan Jun kita dapat mengambil keputusan kerana kosnya cukup tinggi. Memang data menunjukkan bahawa kos raw sugar dunia global itu telah meningkat melebihi 100% berbanding pre-COVID. Itu pertama. Yang kedua, kita khawatir dengan isu geopolitik, dengan isu climate change. Malaysia kini mengimport bekalan gula dari negara luar, antaranya Brazil, India dan Filipina berikutan pengeluaran tebu di Cuping Perlis telah ditamatkan pada 2012. Projek Lebuh Raya Pan Borneo LPB Sarawak Fasa 1 bakal dibuka sepenuhnya pada suku kedua tahun ini. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, setakat ini status kemajuan pembinaan projek berkenaan mencapai 99%. Pembinaan LPB Sarawak Fasa 1 sepanjang 786 km bermula dari Teluk Melanun hingga ke Miri. Sementara itu, beliau turut maklumkan satu mesyuarat telah diadakan antara kementerian dengan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang antara lain membincangkan isu penyelenggaraan jalan negeri dan jalan persekutuan di Sarawak terutamanya melibatkan jajaran Red Line. Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga keharmonian negara dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hantaran di laman Facebook, beliau berkata, ia demi meredakan polemik yang sedang berlaku. Sultan Ibrahim meritahkan pemimpin politik tidak ekstrim dalam memberikan pandangan berkenaan isu-isu agama dan perkauman. Baginda bertitah pemimpin semua parti mesti menjadi penghubung antara masyarakat majmuk dengan memberikan contoh perilaku yang matang. Baik, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidilfitri.